Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas PK Afdal. Jadi pada hari ini, seperti biasa, kita akan bersama sekali lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar. Pada hari ini, kita akan masuk ke unit yang baru, iaitu unit yang ke-6, Gitar Semula. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran daripada cikgu. Ayuh, kita mulakan sesi pengajaran kita bersama-sama. Kita akan belajar berkenaan dengan gitar semula. Seperti di tingkatan 1 dan 2 dahulu, kamu belajar berkenaan dengan gitar semula. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan gitar semula, bahan-bahan yang diperbuat daripada plastik. Standard kandungan kita pada hari ini 6.1, gitar semula bahan buangan iaitu bahan plastik. Standard pembelajaran kita pada hari ini 6.1.1, mengenal bahan buangan daripada plastik. Ya. Jika di tahun lepas kamu telah belajar berkenaan gitar semula bahan-bahan yang diperbuat daripada kertas. Jadi tahun ini kita akan lihat pula apakah bahan-bahan yang boleh digitar semula yang diperbuat daripada plastik. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ini adalah objektif pembelajaran bagi kamu pada hari ini. Pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat menyenaraikan 10 bahan yang diperbuat daripada plastik dan boleh digitar semula. Yang keduanya, kamu akan dapat menyatakan 2 kesan yang akan berlaku kepada alam sekitar sekiranya bahan buangan yang diperbuat daripada plastik ini tidak diuruskan dengan sempurna. Jadi, itu yang akan kamu perolehi daripada sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menjalani sesi PDPR bersama dengan Cikgu Hafiz. Apakah itu gitar semula? Secara umumnya, gitar semula bermaksud proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan bahan yang baru. Jadi ini bermaksud bahan-bahan yang selalunya kita buang di dalam tong sampah, ia akan diproses semula untuk menghasilkan satu-satu barangan yang baru. Apakah kepentingan gitar semula ini kepada alam sekitar? Ya, amalan gitar semula ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat penting kepada kelestarian alam sekitar kita. Aktiviti gitar semula berupaya untuk mengurangkan bahan buangan. Yang keduanya, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru. Yang ketiga, mengurangkan penggunaan tenaga. Dan yang paling penting, yang keempat, mengurangkan pencemaran udara daripada pembakaran dan pencemaran air di tapak pelupusan sampah. Adakah kamu tahu apakah itu yang dimaksudkan dengan tempat pelupusan sampah? Tapak pelupusan sampah merupakan tempat di mana semua sampah itu dikumpulkan dan dilupuskan. Ianya kebiasaannya terletak jauh daripada penempatan manusia. Selain daripada itu, gitar semula juga mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau yang boleh menyebabkan masalah pemanasan global. Baik, yang itu tidak mengapa. Yang itu nanti cikgu akan terangkan kemudian. Cuba kamu lihat, ada 2 orang pelajar di dalam gambar yang telah cikgu sertakan di dalam slide ini.
Salah seorang pelajar itu berkata, menjaga alam sekitar penting untuk memastikan persekitaran tempat tinggal sentiasa bersih. Sekarang, mari kita lihat bahan-bahan yang boleh kita kitar semula. Amalan mengitar semula ini adalah di bawah memastikan ini kawasan dan cuba cari apakah jenis bahan yang boleh dibuang ke dalam tong sampah kitar yang semula. Bersih akan mengelakkan daripada penyakit yang berbahaya. Pada contohnya, tahun lepas kita telah belajar berkenaan dengan jenis-jenis tong sampah kitar semula. Ia terdiri daripada 3 jenis yang mempunyai warna yang berbeza. Tong sampah berwarna biru adalah untuk sampah daripada jenis kertas. Tong sampah berwarna perang ataupun coklat, ianya digunakan bagi kita membuang sampah daripada jenis kaca seperti botol minuman ringan, botol kicap, balang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tong sampah berwarna jingga. Ianya adalah untuk kita membuang sampah yang boleh dikitar semula daripada bahan yang terdiri daripada tin, aluminium dan juga plastik. Untuk hari ini, kita akan tumpukan kepada bahan kitar semula yang diperbuat daripada plastik. Jadi, sekiranya kamu ingin membuang sampah yang terdiri daripada bekas makanan yang diperbuat daripada plastik, botol cecair pencuci makanan, botol air dan sebagainya, kamu perlu membuang ia di dalam tong sampah berwarna jingga. Faham? Baik, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Kenali bahan buangan daripada plastik. Terdapat berbagai bentuk dan jenis barangan yang diperbuat daripada plastik di sekeliling kita. Malahan, boleh dikatakan hampir semua bahan-bahan yang kita gunakan pada hari ini diperbuat daripada plastik. Yang paling mudah sekali yang selalu kita jumpa adalah beg plastik dan juga botol air minuman yang diperbuat daripada plastik. Baik. Selepas ini, cikgu akan menunjukkan gambar pada slide yang seterusnya yang menunjukkan contoh barangan plastik yang ada di sekeliling kita dan selalu kita gunakan. Kebanyakan daripada bahan-bahan plastik ini kita buang begitu sahaja, sedangkan ianya boleh dikitar semula dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Baik, sekarang mari kita lihat apakah bahan-bahan plastik tersebut. Nah, di sini terdapat senarai bahan-bahan ataupun barangan yang diperbuat daripada plastik. Yang pertamanya adalah tudung saji. Kamu tahu apa itu tudung saji? Ya, tudung saji digunakan untuk menutup makanan yang telah disajikan. Yang kedua adalah botol air. Ini adalah sampah ataupun bahan yang sering kita buang di dalam tong sampah, iaitu botol air. Kalau kamu lihat di tempat-tempat tertentu ataupun di dalam sungai, kebanyakan bahan buangan utama yang sering hanyut adalah botol air. Kemudian adalah tong sampah. Di dalam kelas, di belakang, di bahagian belakang, ada tong sampah. Kemudian, ada botol cecair pencuci lantai dan juga pencuci pakaian. Botol-botol ini selepas habis digunakan, kebiasaannya kita akan buang begitu sahaja, sedangkan ianya boleh dikitar semula. Yang kelimanya adalah bekas makanan. Kebanyakan daripada kita membawa bekal ke sekolah dengan menggunakan bekas makanan. Seterusnya adalah baldi. Baldi ini biasa kita guna untuk mengisi air ataupun dalam kerja-kerja tertentu seperti mengemop lantai. Kemudian bekas minuman, bekas cecair pencuci tangan, sudu dan garfu yang diperbuat daripada plastik, beg plastik. Yang ini selalu kita gunakan, malahan ia merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia, iaitu beg plastik. Seterusnya,
botol-botol ubat-ubatan kita, penyangkut baju dan juga bekas cat. Kesemua bahan-bahan ini ataupun barangan ini diperbuat dan dihasilkan daripada bahan yang bernama plastik. Apabila selesai digunakan ataupun ia tidak dapat digunakan lagi, kita akan membuangnya begitu sahaja. Sebenarnya, bahan ataupun barangan-barangan ini boleh sahaja kamu hantar ke pusat kitar semula untuk diproses bagi menghasilkan bahan yang baru. Sebagai contoh, botol air. Apabila kita hantar ke pusat kitar semula akan menghantar ia ke kilang. Kilang akan memprosesnya semula bagi menghasilkan botol air yang baru. Seterusnya mengelakkan daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Faham? Dengan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi, cikgu harap kamu memahaminya dan dapat mengetahui bahawa kebanyakan barang yang diperbuat dari plastik ini boleh dikitar semula. Barangan plastik boleh dikitar semula. Kebanyakan barangan yang diperbuat dari plastik boleh diproses untuk dikitar semula. Bagaimanakah caranya, cikgu? Baik, jika di rumah kamu terdapat barangan plastik seperti botol minuman, botol bahan pencuci, botol minyak pelincir atau minyak masak. Cikgu sebutkan yang ini kerana ia ada selalu di rumah kita. Apabila telah habis, janganlah ia dibuang. Sebaliknya, kamu kumpul dan hantar ke pusat kitar semula. Kebanyakan pusat kitar semula ini akan membayar sejumlah wang kepada kamu sebagai tukaran daripada penghantaran bahan-bahan tersebut. Kamu akan memperolehi wang saku. Sekiranya tempat untuk mengitar semula itu jauh, kamu boleh sahaja membuangnya ke dalam tong sampah kitar semula. Cuba cari di kawasan kejiranan kamu tong sampah berwarna jingga. Buang botol-botol tersebut ke dalam tong sampah yang berwarna jingga. Secara tidak langsung, kamu sudah menjalankan aktiviti kitar semula dan membantu menjaga alam sekitar supaya bersih dan selamat untuk kita diami bersama-sama. Cikgu senaraikan kepada kamu 5 kepentingan mengitar semula barangan plastik. Yang pertamanya, menjimatkan perbelanjaan penghasilan barang baru. Ini bermakna kilang-kilang yang menghasilkan botol plastik dapat menjimatkan kos bagi menghasilkan botol plastik yang baru. Botol-botol plastik lama yang dikitar semula akan diproses semula menjadi botol plastik yang baru. Seterusnya dapat menjimatkan kos. Mengitar barangan plastik juga berupaya menambahkan pendapatan kepada kita. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, sekiranya kamu menjual barangan plastik tersebut di pusat kitar semula, mereka akan membayar sejumlah wang kepada kamu. Dan kamu boleh mendapat wang saku yang boleh disimpan di dalam bank. Seterusnya, ia memelihara alam semula jadi daripada tercemar. Kebanyakan botol-botol plastik ini dia akan mencemarkan sungai-sungai ataupun longkang-longkang kita. Jadi dengan melakukan aktiviti kitar semula botol plastik, dia dapat memelihara alam sekitar, terutamanya sungai daripada tercemar. Yang keempat, ia membantu mengelakkan ancaman penyakit seperti demam denggi dan sebagainya. Bahan-bahan plastik ini kebanyakannya berupaya untuk menakung air. Air-air yang bertakung ini akan menarik nyamuk Aedes bertelur di situ, seterusnya menyebabkan demam denggi kepada manusia. Demam denggi ini sangat berbahaya dan boleh membawa kematian. Yang kelima, seterusnya ia berupaya membantu kita mengurangkan kebergantungan kepada bahan plastik. Sebagai contoh, apabila kamu pergi ke pasaraya
bawa beg yang diperbuat daripada kertas dari rumah. Tidak perlu menggunakan plastik yang disediakan oleh pasaraya tersebut. Ia secara tidak langsung membantu mengurangkan penggunaan plastik di dalam kehidupan kita. Sekarang, cikgu berikan awak bonus, iaitu info-info menarik berkenaan dengan plastik. Tahukah kamu, plastik mengambil masa selama 1000 tahun untuk terurai secara semula jadi. Sebagai contohnya, botol plastik mengambil masa selama 400 tahun untuk terurai. Kamu fahamkah apa yang dimaksudkan dengan terurai? Maksudnya ia akan musnah dalam tempoh 400 tahun. Jika manusia, kita hanya mampu hidup mungkin sehingga 80 tahun sahaja. Bayangkan botol plastik yang kita buang di merata-rata itu, dia mengambil masa selama 400 tahun untuk terurai. Lama bukan? Jadi, sedalam tempoh dia terurai itu, dia akan menyebabkan pencemaran di muka bumi ini. Cikgu berikan info menarik lagi berkenaan dengan plastik selepas ini. Tahukah kamu, beg plastik merupakan bahan yang menyebabkan kepupusan hidupan laut seperti penyu? Bagaimana itu berlaku? Penyu akan memakan beg plastik yang hanyut di lautan kerana ia menyangka itu adalah obor-obor yang menjadi makanannya. Penyu merupakan hidupan ataupun haiwan laut yang sangat terancam kepada kepupusan. Jumlahnya sudah tidak banyak lagi di lautan kita. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian penyu-penyu ini adalah tercekik akibat termakan plastik yang hanyut di laut. Jadi kurangkan penggunaan plastik dan amalkan aktiviti kitar semula. Boleh? Cikgu yakin kamu boleh melakukannya. Sekarang, cikgu akan beri awak satu video berkenaan dengan pencemaran plastik di lautan sehingga menyebabkan kematian penyu. Kamu semua boleh menonton video ini ya. Jadi, tamatlah sesi pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu memahami apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu berkenaan dengan kitar semula bahan plastik. Terdapat begitu banyak barangan plastik di sekeliling kita yang boleh dikitar semula. Selepas ini, cikgu harap kamu mampu untuk menyenaraikan jenis-jenis barangan ataupun bahan yang diperbuat dari plastik di dalam latihan yang akan cikgu berikan secara atas talian. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang dan cikgu harap kamu semua sihat sejahtera dan bebas daripada ancaman penyakit coronavirus.
Sebelum kita mengakhirinya, latihan atas talian ada cikgu sediakan. Jangan lupa klik link yang cikgu berikan dalam grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan latihan atas talian. Cikgu yakin kamu mampu untuk membuatnya. Rujuk video yang telah cikgu berikan untuk mendapatkan jawapan kepada setiap soalan yang diberikan. Jumpa lagi. Bye.